Subhanahu wa taala. Dan saya ucap terima kasih kepada Imam Khatib Bilal, kanak-kanak masjid dan ahli kampung di sini yang sudi jemput saya mari muzakarah pada kali ini. Maka alhamdulillah jadi Masjid Ning ni agak kata kali pertama yang saya masuk semaya dalam Masjid Ning kali pertama. Walaupun di kawasan ni biasa lalu pergi mari, tapi taklah orang panggil acak sangat. Yang kedua pula, terima kasih kepada Allah yang buat kita boleh mai berjumpa, boleh mari suara muka pada hari ini. Sekiranya kali pertama bagi berjumpa kita ni bukanlah orang panggil di patah dak. Bukan di orang panggil dalam hang besar dak. Bukan di tepi jalan dak, bukan kedai makan dak. Bahkan kali pertama yang kita berjumpa ialah dalam masjid. Jadi kita berjumpa ni kerana Allah. Nah, alhamdulillah. Maka pada malam ni masa yang panggil di antara maghrib sampai kepada Isya, insya-Allah, nah kita akan muzakarah sikit sebanyaklah tentang panggil benda yang berlaku dalam bulan yang kita hidup sekarang ni, iaitu bulan Rajab. Maka saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab satu bulan yang kelebihan dia besar dalam agama kita Islam. Maka daripada masa ke masa, bulan ke bulan ia ada tepat lebih. Bulan ni amalan ni lebih, walaupun semua tu amal itu baik. Dan bulan ni berbeza pula daripada bulan yang lain. Maka begitulah. Maka bulan Rajab ni amalan yang terbaik sekali di dalam bulan Rajab ialah al-istighfar. Membanyakkan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana datang hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Rajab syahrul istighfar li ummati. Bulan Rajab ialah bulan istighfar bagi hamba, bagi umat aku. Nah, kalau gitu Nabi kata aksiru fihi al-istighfar. Kalau gitu wahai umatku semua, membanyaklah kamu ucap istighfar dalam bulan Rajab. Maka lafaz istighfar ni ikut kita suka. Nak kata hak panjang, nak kata hak pendek, nak hak pilih hak mana, ikut kita suka. Yang pentingnya istighfar. Istighfar ni makna kata kita minta ampun dengan Allah. Nah, tentang kesalahan yang kita buat, kita lakukan dalam hidup kita. Nah, maka di hari ini boleh jadi kita tak berasa nak minta ampun sebab kita tak hitung, tak kira. Jika kita hitung, kita muhasabah diri kita hari ke hari, nah saya yakinlah rasanya banyak silap dosa kita. Nah, maka walau bagaimanapun katalah, kita nak kata astaghfirullah pun boleh, kita nak kata rabbi ghfirli pun boleh, nah rabbana ghfir lana pun boleh belaka, asal ada kalimah ghafara dalam panggil apa istighfar kita tu. Tetapi di sana para ibu, para bapa, saudara semua, ada lafaz yang lebih. Lafaz ni walaupun hadis itu dhaif, tapi makna dia sangat comel dan diamalkan oleh para aulia, ulama besar-besar, tok wali. Dia amalkan dengan panggil apa sirah ni, panggil lafaz ni daripada lafaz istighfar, iaitunya astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal atham. Astaghfirullah hadzal jalali wal ikram
min jami'i dzunubi wal atham. Aku minta ampun dengan engkau ya Allah, nah, yang maha mulia, daripada semua dosa yang aku buat. Maka para ulama kata siapa-siapa yang kata lafaz ni, nah, dalam bulan Rajab, jika kata-kata bulan lain tak adil lah. Sebab lafaz ni khas tentu bagi bulan Rajab. Nah, maka siapa yang kata lafaz ni 1000 kali, 1000 kali dalam bulan Rajab, maka insya-Allah apabila berlaku titi sirah di akhirat kelak, dia akan piti dan maka cepat sampai kepada pintu syurga seperti kilat. Nah, mula jaka duduk di pintu syurga dah. Nah, tu. Maka ini orang panggil apa, dia orang panggil ada sanad. Orang panggil terima daripada orang ulama ni, terima daripada Tok Wali ni. Tu terima daripada sehingga siapa kepada orang pekat orang as-salaf. Nah, maka daripada ulama yang duk bawa benda ni dan duk wasiat, duk pesan kepada anak murid dia, maka terus nama seorang ulama Mesir nama Syekh Ahmad At-Tahir. Syekh Ahmad At-Tahir ni dia ni orang yang hebat. Nah, hebat tak hebat, jadi dia mimpi jumpa Nabi. Dia mimpi jumpa Nabi, maka Nabi ni saudara semua, Nabi kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Nabi kata siapa-siapa yang lihat aku dalam mimpi, maka dia dah lihat aku sungguh. Sebab syaitan tidak boleh buat rupa aku, Nabi kata. Maka jika kita dalam agama ni mimpi jumpa Nabi, Nabi dah. Maka Nabi kata, "Hei Syekh Ahmad Tahir, kamu dan anak cucu kamu nah akan jadi orang alim seterusnya." Nah, ada. Maka siapa kepada hari ini anak cucu cicit-cicit ya ulama semua. Itu dia. Lagi pula hebat tak hebat saudara semua, dia mati 60 tahun dah dia mati. Dikuburkan tiba-tiba dengan berlaku sebab tak tahu sebab apa-apalah, tapi menyebabkan orang kena gali nak pindah kubur dia. Maka gali pak mayat duk pak tulah. Tak ada hacu-hacu supaya dia baru mati saat ni. Ni Tuhan jaga orang panggil tubuh badan dia, dan orang yang baik-baik Tuhan jaga kadang-kadang. Nah, tu. Kalau gitu bulan Rajab boleh minta ampun, boleh istighfar. Maka kita membanyakkanlah istighfar untuk jadi tangga pertama nak masuk dalam bulan Ramadan. Nah, jadi kita nak terima benda baik-baik ni, kita kena bersih dulu benda yang tak baik. Maka Rajab mula. Nah, patut Syaban ni menambahkan amalan supaya Ramadan nak dapat buah. Nah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara semua, jadi sekarang ni kita berada dalam bulan Rajab. Maka dalam bulan ni jika kita kembali klik kepada sejarah Islam kita ni lebih-lebih lagi kembali klik kepada masa Nabi, maka dalam bulan Rajab ni lah berlaku satu benda yang sangat besar. Itu iaitu berlaku Isra wal Mi'raj. Berlaku. Walaupun ada banyak pendapat di kalangan para ulama hari tempatnya, tapi jumhur kebanyakan para ulama kata berlakunya pada tempat 27 Rajab. 27 Rajab maka berlaku Isra wal Mi'raj. Isra maknanya jalan malam, iaitu pindah Nabi daripada Mekah pergi kepada Baitul Maqdis. Ni yang panggil Isra. Dan ada pun ambil daripada Baitul Maqdis naik ke langit yang ketujuh, namanya Mi'raj. Isra, Mi'raj. Gitu. Maka Isra Mi'raj ni gambar di kalangan bapa-bapa dah guru duk mengajar. Maka dia panjang. Maka malam ni kita ringkaskan. Kita ambil pelajaran saja daripada benda yang berlaku. Kita tak sirayat cerita daripada awal sampai kepada akhir dah. Sebab masa ni dia panggil tak izin kepada kita.
Maka kita melihat besar-besar yang berlaku, dan mari gunalah hidup kita insya-Allah. Jadi pertamanya pelajaran yang kita boleh ambil daripada berlaku Isra wal Mi'raj para ibu bapa semua ialah sangat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kudrat Tuhan, kehendak Tuhan dia benar semua. Dia tak ada hari Allah. Jadi masya-Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja hak Tuhan kehendak, hak tu ialah berlaku. Hak Tuhan tak kehendak, tak akan berlaku. Sebab tu jikalau kita ni bersungguh setara mana khijah, dan sungguh setara mana nak dapat peringkat yang tinggi, sungguh lagu mana sekalipun nak dapat orang panggil apa ni, harta benda yang banyak, tetapi jikalau tak kena dengan kehendak Allah, tak berlaku benda tu. Sebab tu comel Ibn Athaillah As-Sakandari, dia kata dalam mata hikam dia, dia kata sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Bermula bersungguh seorang tu dalam khijah buat, guna dengan akal fikiran, ngarang tenaga dan dengan puak dengan apa semua, jikalau benda yang nak tu gi bertepuh dengan pagar qadar Allah, ia tak akan boleh dapat dak. Tak akan tembus. Ai benar hak tu situ. Tu. Maka comel dalam hadis qudsi yang Tuhan kata, ya bani Adam, hai anak Adam, anta turid. Engkau nak ke satu benda, engkau nak. Wa ana urid, dan aku pun nak. Nak ke satu benda, aku pun nak. Wala yakunu illa ma urid. Maka tak akan berlaku semua malaikat benda aku nak ya. Kalau gitu, fakun kama urid, akun kama turid. Maka jadilah kamu sebagaimana aku nak, nescaya aku bagi kamu benda kamu nak. Sangat comel sekali perkataan ni. Mung jadi ikut aku nak ya. Aku nak wi menjadi lagu mana? Mung usaha wi jadi ikut aku nak. Jikalau mung usaha nak jadi ikut kehendak aku, maka apa-apa hak mu nak aku beri semua kamu, bakal lebih pada tu lagi kui kamu. Tapi hari ni kita nak benda ni, tapi hak Tuhan kehendak dah kita tak buat. Sebab tu kan duk panggil dia duk tala, duk pelaga, tak jadi, tak berjaya. Ada. Kalau gitu kudrat Tuhan dia benar semua. Ada kelih. Maka siapa yang boleh buat? Sebab itulah orang kafir Quraisy musyrikin dia bakit bohong kepada Nabi. Sebab boleh jadi ke semalam mek di Mekah pergi pada Baitul Maqdis, naik ke langit pula. Sah tak naik ke langit, mek di Mekah ya. Nak pergi Baitul Maqdis tu. Masa dulu hari tu, jalan bulan-bulan. Tiba-tiba mung semalam mek. Kalau pergi bahang ke budak dah tak percaya lagi. Ni. Tapi dia Tuhan kehendak, mudah ya bagi Tuhan. Tu. Itu dia panggil apa? Pelajaran yang pertama, dengan makna kita bergantunglah dengan Allah. Kita nak gapo minta daripada Allah. Apa saja kita nak saudara semua, dia Tuhan tak nak tak berlaku. Jadi kecek nampak kasar, kecek nampak tak itu, tapi pelajaran besar. Jadi dua faedah besar-besar kepada kita. Jadi apa dua-dua faedah ni? Yang pertama, apabila kita nak kepada benda, sama ada nak benda baik dan nak tolak benda jahat, kita tak akan boleh tolak benda jahat, tak akan dapat benda yang kita nak malaikat dengan Allah. Dengan makna kita kena kembali kepada dia. Kena manja, kena minta berdoa, kena mengadu hal. Maka hari ni banyak sangat kita berhajat. Sebab masyarakat kita rusak, pemuda kita rusak, fitnah banyak, bala banyak. Maka nak akak semua, nak baki semua ya dah Allah. Tapi ini kadang-kadang kita pergi jemur benda lain. Ikut lain dulu. Maka Tuhan pas belakang semua. Ini nak banyak kata hubungan kita dengan Tuhan tu dia panggil apa? Jauh sangat, putus. Dan jikalau kita pakai lagu ni pula saudara semua, yang keduanya kita tenang jiwa. Tenang jiwa kita. Sebab apa? Sebab banyak benda kita nak tak berlaku.
Maka jika orang faham, nah aku redha ya Allah. Nah, dan apa hak mu kehendak baik insya-Allah. Nah, kadang-kadang kita nak pada benda ni tapi tak dapat. Jadi dapat hak lain. Baik bagi kita tu. Nah, sebab tu orang Arab dia katakan khair insya-Allah. Khair insya-Allah sama. Baik insya-Allah. Baik insya-Allah. Nah, ada. Kalau gitu apa saja yang berlaku walaupun tak sedap di mata kita, tak suka di hati kita, baik insya-Allah. Orang Islam itu orang Islam. Nah, maka belum kita nak masuk gi supaya nak wi kita ni orang panggil pegang kejap tenang jiwa dengan benda kita dak royak ni saudara semua. Jadi masa dulu hari tu dah berlaku dengan seorang raja. Jadi raja ni dia ada materi dia, ti periksa dia. Maka ti periksa dia ni orang berimeh. Lepas tu orang monglok nengeh di. Nah, redha semua dengan hak Tuhan melakukan. Maka dia ni orang berakal, orang cerdik, orang baik. Maka raja ambil dia waktu periksa. Nah, penasihat dia. Maka raja tak buat apa-apa, malaikat tanya yang dulu. Nah, orang ni memang mengadu haning, bagaimana pendapat kamu? Khair insya-Allah, baik insya-Allah. Berlaku hal lain pula mai tanya raja tanya dia. Dia kata khair insya-Allah. Jadi setiap kali raja tanya dia kata apa? Khair insya-Allah. Khair insya-Allah. Raja kata penasihat aku tak kerti hal lain ke? Ikut ni, mari benda baik pun khair insya-Allah, mari benda jahat pun khair insya-Allah, mari bala pun khair insya-Allah. Tak ada hak lain ke? Nah, ada. Tapi nak ambil orang lain pun ia lebih baik sekali. Ia lebih orang panggil pun jujur sekali, lebih amanah sekali. Tapi bahasa beci juga ke dia. Sebab apa? Tak ada hak lain. Nah, baik insya-Allah, baik insya-Allah. Lagu itulah apabila kita tanya dia. Maka berlaku satu hari, jadi raja ni dia suka buru Natal, lasak. Maka dia tu pergi sama-sama tak ramai lah. Jadi dia ni orang panggil penasihat dia, ti periksa dia dan orang panggil askar dia, dua orang jaga keselamatan. Tu ya. Maka hari tu berlaku tak seperti biasa yang berlaku. Jadi gila hotel tak ada dapat seekor mahbub binatang buru. Tapi nak klik saja begitulah. Nah, maka kau jauh, kau dalai sesak. Dah hotel. Maka tapi raja nak lagi, nak dapat juga. Akhir-akhirnya berjumpa, pelanduk ke atas pun jenis binatang. Maka dia duk nak orang panggil pepanah tu. Nah, tu. Maka wak gaduh dia sebab orang panggil apa? Dunia nak gelap dah. Nah, nak boleh jauh lagi daripada rumah astana raja tu. Maka wak gaduh dia ambil nak panah, cabut nak panah, tiba-tiba hujung tu ya tajir tu kena tangan dia, pop kena tangan dia ni. Jadi cuping tu berisi stokoh dah. Tahu curuk-curuk, beranda. Nah, raja orang tak bisa sakit, dengan sedap sama. Nah, maka cuping tu berisi berdarah. Nah, tu. Maka gapo ni? Nak ayat gapo ni? Gap sebab apa berlaku lagu ni dengan dia? Nah, maka tanya dia. Tanya penasihat dia. Nah, apa ni? Kok mana ni? Nah, tiba-tiba penasihat dia periksa jawab kata, khair insya-Allah. Baik insya-Allah. Maka dia pun sangat-sangat marah. Dia berasa kata penasihat dia ni nganying ke dia. Dia kata baik apa baik? Kelih ku darah ni. Isi tu baik. Ya bercuping tu baik daripada tangan aku ni. Baik apa lagu ni? Nah, mau nganying ke aku ke? Dia kata dak tuan tak nganying. Nah, lepas tu dia kata baik insya-Allah. Nah, baik insya-Allah. Maka wak nak marah, dia suruh askar dia dua orang igat. Dia tak ambil penasihat aku ni, gibuh lego. Nah, maka hirat hak dibegal dua belah, begal kiri kanan. Hirat tinggal ya sore lah. Nah, angah sore. Tapi nak kepada menatai juga. Maka duk lagu-lagu tu, tiba-tiba orang le bukit, orang asli lah kita kata orang Dayak, dia ikut igat dia. Igat dia. Nah, maka jenis biasanya apa? Jenis biasanya orang panggil apa ni? Sembelih dan puja Tuhan dia. Orang dalam hutan. Siapa hari nak sembelih? Nak puja Tuhan dia. Nah,
tak masa siap bos apa masa nak sembelih tu, maka tua dia tu sugi pesak raja ni bagaimana, sempurna ke tak, ada kekurangan ke tak, pesak semua comel belaka, tapi isi tak ada sini. Sebab yang kenapa sana ni? Nah, ada. Maka ketua kata kalau gitu Tuhan kita tak akan benda cacat. Lepas ya. Lepas ya. Klik suka hal selamat daripada mati ni. Selamat daripada mati, tak suka ke mana? Nah, maka dia klik nak sore dia. Baik sungguh. Nah, khair, baik sungguh. Nah, ada dia. Kalau tak cuping ni, kalau tak luka ni, kena sembelih dia mau dah. Nah, ada dia. Maka yo penasihat aku yang betul, tak bahang dah. Nah, ada. Klik gitu apa di asana raja, sana rumah dia tu. Panggil askar suruh waktu baik ni. Nah, ada. Mari pak, dia kata ya. Baik sungguh hamba ya. Dia kata ya baik insya-Allah. Dia kata tak apalah, waktu aku tahu dah Rusia. Kata baik sungguh. Sebab luka ni baik bagiku, aku tahu dah. Lepas tu mung dah. Mung tu baik ke mana? Aku suruh tentera aku ambil mubarak. Maka baik ke mana mu? Mutakhir baik ke mana? Dia kata tuan raja, baiklah. Jadi kalau aku nak sekali dengan mung, aku kena sembelih. Dan tentera kita kena sembelih habis 3 orang. Tapi ni saya selamat, tentera selamat, angkat selamat. Nah, ada dia. Kalau gitu khair insya-Allah. Baik. Walau rupa pun kita tak suka kadang-kadang. Nah, sebab tu bala yang berlaku baik bagi kita kadang-kadang. Nah, itu. Saudara semua, itu yang pertama. Nah, yang kedua pula dalam Isra' Mi'raj ni yang kita boleh ambil pelajarannya sangat hebat dan besarnya ialah sebesar-besar nikmat iman, nikmat Islam. Jikalau kita tak ada nikmat lain, cukup dah dua ni. Sebab ini dia panggil apa? Sebesar-besar nikmat. Maka kita boleh kelih ambil mana ni dalam berlaku Isra' Mi'raj. Ialah ambil ketika Nabi naik burak, naik seekor ibu, nah seperti kuda, nah ada sayap, naik gi, maka lalu di satu kawasan Nabi bau sedak naik mari, bau kasturi. Maka Nabi tanya, ya Jibril apa ni? Maka Jibril jawab, itu ialah di bawah tu tempat kita lalu mari ni ialah kubur Masyitah. Anak-anak dia dan dia kubur dia tu yang dia panggil apa? Digebuh oleh Firaun. Jadi dia tak jang kufur dengan Allah walaupun dia mati. Jaga nikmat iman dia. Maka kelih besar tak besar cuba saudara semua. Firaun ambil anak sore-sore. Ambil daripada hak besar bubuh. Dalam minyak yang gelegak. Supaya apa? Nak wi tinggal semua Allah, lepas tu nak wi aku kata dia tu Tuhan Firaun. Tapi dia tak jang. Walau berlaku benda yang berlakulah. Aku tak rela tak jang lepas kafir dengan Allah. Maka mati anak yang sore, pas sore akhir sekali apa hala. Dia dukung. Maka ketika ni kelih ibu. Dan bukan Masyitah sore, semua ibu lagu ni belaka. Dekat ada sebab anak halah ni dekat mana dah nak wa'wi dia tu kafir dengan Allah. Sebab ia sia belah kepada budak tak tahu gapo. Nah, sebab apa nak lepa dia nya. Nah, maka ketika ni dia duk gogak dia panggil apa? Nak belafal kata ya aku nak sembah mung aku sesama Tuhan. Nah, maka ketika ni Tuhan tolong dia dengan bui anak dia yang halus tu, yang pada golek tak boleh kecek lagi lah, boleh kecek. Kata apa? Wahai ibuku, anti alal haq, engkau di atas benda yang betul dah. Maka wa'witni jiwa dan dicapak dalam minyak yang dia panggil gelegak.
Capok naik tulis sengin gitu. Nah, ni dia panggil cuba berat. Kita hari ni saudara semua, jika kita nak pegu dengan umat dulu, nisbah berat cubaannya, kita rangi teruk. Kita rangi teruk. Umat dulu tu kena gaji gerah daripada kepala ni turun sampai kepada belah dua. Nah, maka tak jang kafir dengan Allah. Nah. Hari ni kita cuba rangi dah. Tapi kadang-kadang kita jual agama kita. Jual dengan sebab duit 200,000. Nah, jangan makan duit 500 ke. Nah, buat benda tu marah makan riswah misal kata. Nah, mana agama kita? Mana agama kita? Maka saudara semua, di sana ada ramai orang yang lebih cerdik pada kita. Di sana ada ramai orang yang lebih bijak daripada kita. Di sana ada ramai orang yang lebih jangok daripada kita. Di sana ada ramai orang yang lebih gagah daripada kita. Maka lebih demo belaka. Rupa jangok demo, gagah demo, akal fikir bijak demo. Nah, kepulih apa semua lebih demo belaka. Tapi orang yang cerdik, orang yang bijak tu dah sembah apa? Sembah tikus. Sembah lembu, sembah batu, sembah bulan. Nah, sembah takung. Nah, tu dia. Tu yang mereka sembah. Tapi kita walau hudah rupa, walau orang panggil tak cerdik mana, tapi kita sembah Allah. Nah, alhamdulillah, ni sebesar-besar nikmat. Maka jikalau kita tak beriman, sebagaimana Tuhan cerita tentang orang kafir, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Nah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Orang kafir, jika dia mati dalam keadaan kafir, maka misal kata dia milik dunia sutin ni mah belaka. Dunia sutin ni mah, maka dia ambil dunia yang daripada mah ni, nak ditebus diri dia daripada api neraka, Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Nah, sebab tu kita alhamdulillah nah orang Islam. Nah, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Ayah kita orang Islam, ibu kita orang Islam, maka kita pun orang Islam, alhamdulillah. Besar tak besar, saudara semua, berlaku di masa dulu gitu di Baghdad. Nah, ada seorang ulama besar, bahkan raja wali di masa dia, nama Imam Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham dia masuk Baghdad. Maka berjalan dari bandar Baghdad di Iraq masalah ni. Jalan tiba-tiba berjumpa seorang duduk di atas kaki lima tu batas. Maka duk akak suara, duk puji Allah. Ya Allah, terima kasih di atas nikmat yang paling besar yang Engkau beri kepada saya, ya Allah. Dan alhamdulillah allazi a'tani an-ni'am al-katsirah. Segala puji bagi Allah yang beri nikmat yang banyak beri kepadaku. Lagu itulah. Tak ada buti-buti. Dan akak suara semua orang yang pergi mari tu, dia panggil dengar belakang. Maka Imam Ibrahim cari suara. Duk mana suara ni? Tiba-tiba berjumpa suara. Mari sini suara. Padahal orang ni, apa orang ni? Orang ni, kalau duk akak-akak suara puji Tuhan tu. Yang pertama, dia mata buta. Dua-dua belah. Yang kedua, dia ni dia panggil pekudung. Tangan dan kaki. Yang ketiga pula, penyakit badan pula. Penyakit yang orang tak suka masuk dekat. Kembar dan bahasa dia panggil, tak saya masuk dekat lah penyakit ni. Kalau gitu, maka Ibrahim kata, weh orang ni duk akak suara puji derah-derah, tak buti-buti. Lepas tu kelih mari pak, mata buta dua belah, kaki tangan kena kerak kudung belakang, tah diri ni penyakit badan. Maka ia pun hundur mari semula. Dia kata, ya rajul, wahai engkau, mana nikmat? Mana nikmat? Yang engkau puji-puji ni mananya nikmat? Tidakkah engkau mata buta? Tidakkah engkau ni kudung kaki tangan? Tidakkah engkau ni penyakit badan? Maka mana nikmatnya? Nah, dia kata, ya, aku mata buta dua belah. Ya, aku kudung kaki tangan. Ya, aku penyakit badan. Lepas tu Ibrahim tanya, lepas tu mu cari makan ke mana?
Dia kata, aku dah sini. Maka dia kalau ada orang lalu, ya siap lah, ya suap roti kepada aku. Suap air. Jika orang tak suap, aku tak boleh makan apa. Allah susahnya dia. Dan ramai-ramai masjid ni, ada ke tak susah seperti dia? Tak ada, saya rasa. Tak itu kan? Maka dia kata, sebab aku puji, sebab nikmat besar Tuhan bagi kepadaku. Ibrahim Adham tanya, apa? Dia kata, nikmat iman, nikmat Islam. Cukup. Nah, sebab tu saya setiap kali baca kisah ni, saya rasa malu ke diri sendiri. Dan saya rasa kita semua ni panggil rasa malu lah. Sebab apa? Sebab mata kita lihat molek. Nah, kaki tangan kita cukup molek. Tubuh pada kita comel molek, tak ada penyakit apa. Tapi kita tak banyak kata alhamdulillah. Tak banyak kata. Padahal kalau hukum hari kita kena lebih banyak pada tu lagi kata alhamdulillah. Saudara semua, kita jikalau nak masuk syurga di akhirat, kita kena usaha masuk syurga dunia dulu. Maka ulama kata apa? Siapa masuk syurga dunia, wajib dia masuk syurga akhirat. Gapo syurga dunia? Ialah kemanisan iman. Manis, sedap. Nah, maka nak dapat kemanisan iman kita dengan apa? Dengan kita ikat nikmat dengan Allah. Nah, ada dia. Sebab tu cuba duk sore. Nak kereta kau gimana apa tak kira. Nah, duk sore pak, ya Allah, ini mata engkau kepada saya, ya alhamdulillah. Ini engkau ya Rabb. Saya dengar, engkau lah dengar, ya Allah, alhamdulillah. Ni kaki saya berjalan, engkau lah bagi, ya Allah, alhamdulillah. Nah, tangan saya boleh akak boleh apa. Ini nikmat engkau ya Rabb. Terima kasih, alhamdulillah. Bila lagu tu? Berpiah makan, ini rezeki engkau ya Allah, alhamdulillah. Ada seorang ulama besar nama Syekh Badruddin Al-Hasani. Badruddin Al-Hasani. Ulama besar di Syria. Dia makan tak seperti orang lain makan. Masya Allah. Saya minat baca sejarah para ulama. Tapi tak pernah jumpa orang seperti Syekh Badruddin Al-Hasani. Di segi makan dia. Lagu mana yang makan? Dia makan dengan manis iman. Dia makan dia seperti bukan orang lain makan dah. Jadi dia makan semula kau rapat dengan Tuhan. Kau rapat dengan Tuhan. Dua mulut kau rapat dengan Tuhan. Lagu mana yang makan saudara semua? Nah, yang makan kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan. Dia kata tu kata dengan hati bukan dengan mulut dah. Nah, makan sudah pak. Alhamdulillah. Terima kasihnya hati kepada Allah. Semula nak makan pula Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Punya. Lepas tu duk terima kasih kepada Allah yang wak ia boleh kunyah, wak ia rasa sedap. Buat telih habis pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu, jikalau dia makan 10 mulut, 10 kali bismillah, 10 kali alhamdulillah. Jadi duk makan dengan sedap manis iman. Maka kau tinggi kau rapat dengan Tuhan. Kau cinta kepada Allah. Kau cinta kepada Allah. Kau cinta kepada Allah. Ni kita kadang-kadang bismillah pun tak. Nah, tu dia. Nak kena-kena orang, alhamdulillah tak langsung. Nah, tu. Padahal inilah saudara semua ada seorang syekh hebat syekh ni. Nah, dia tanam dalam jiwa anak dia ni cinta kepada Allah. Saudara semua tahu tak lagu mana dia tanam? Cinta. Anak cucu dia cinta kepada Allah. Maka siapa cinta kepada Allah, nah, pintu syurga buka untuk ia dah. Nah, lagu mana ia tanam? Ialah setiap kali siapa waktu makan, ia hipung semua anak bini dia. Nah, maka hipung semua dulu baru ia mula makan. Baru hipung semua, ia tak makan lagi. Dia buat lagu mana? Ia tanya soalan dulu. Ia kata, wahai isteriku, wahai anakku, ni daripada mana ni roti? Dia di anak bini dia. Dia tanya pula, daripada mana ni nyicah? Dia di anak dia. Daripada mana ni ulat? Dia di anak dia. Tanya semua yang ada dalam hidup, tanya semua. Maka anak dia tak jawab apa. Nah, maka dia tunduk kepala. Air mata nilai daripada mata dia. Nah, ada. Dia kata semua ni daripada Allah. Allah lah yang bagi kepada kita. Maka cuba kita kaya dan bayangkan.
3 kali kita makan lagu tu kita buat. Bagaimana anak kita akan besar? Masya Allah. Sebab tu anak ia besar, Allahu Akbar, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu, itu yang kedua yang kita boleh pelajari dalam Isra Mi'raj. Nah, maka kita kena puji banyak, terima kasih banyak kepada Allah yang bagi nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Maka jagalah baik-baik sehingga sampai akhir nyawa kita. Jangan elak, jangan rela kita mati dengan tak beriman. Nah, tu iman ni ya gi yang mari. Orang yang beriman asal jadi kumpul pun ada, walaupun tak banyak. Dan orang tak beriman pada asal masuk Islam pada hujung nyawa dia dan mati dalam Islam, ramai benar. Nah, tu bukan kalau gitu janganlah berasa kata aku beriman dah ni tak apa. Dak, jangan. Di sana ya ada beberapa amalan yang wakwi cabut iman dekat nak mati. Nak jaga benar-benar. Nah, itu yang kedua. Nah, saudara semua. Yang ketiga, daripada pelajaran yang paling besar sekali dalam berlaku Isra wal Mi'raj ialah sembahyang. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Yang Tuhan fardu di atas Nabi dan umat dia. Nah, berlaku bila? Berlaku malam Isra Mi'raj itulah. Tahun yang ke-10 lepas Tuhan bangkit Nabi jadi Rasul. Ketika tu Nabi umur mana? Nabi umur 50 tahun. Lepas daripada mati isteri dia Khadijah, lepas daripada mati pak dara dia Abu Talib, maka berlaku Isra wal Mi'raj pada bulan Rajab tepat 27. Nah, maka sembahyang ini ialah akhir wasiat Nabi kepada umat dia. Belum nak habis nyawa Nabi tak as-salat as-salah. Wahai umatku, jaga sembahyang. Nah, as-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiada agama. Nah, dan bermula beza di antara orang bimbing orang kafir as-salah. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa tinggal sembahyang maka ia kafir. Nah, walaupun bahasa huraiya syarah hadis tu banyak pendapat daripada para ulama. Adapun mazhab Hambali yang mono-mono dah dengan hadis tu. Tak ada ikut lain dah. Tinggal sembahyang kafir dah dalam mazhab dia. Tu. Maka sembahyang ni makan ruh kita ni dua, roh, jasad. Jasad kita tak makan lagu mana? Rusak, tarak, lemah. Nah, ada rusak. Sebab tu wajib kita kena makan, jaga supaya tak binasa. Maka roh pun sama juga, saudara semua. Kita kena makan ke dia baru ia gagah, baru ia kuat, baru ia tak ala ke syaitan, baru ia tak ala ke nafsu. Ni di hari ni kita makan banyak untuk diri saja, untuk jasad, untuk tubuh yang akan jadi upah hulak lah apabila tu oleh kubur nanti. Tapi roh tak ada. Sebab tu kena seimbang, kena i'tidal. Banyak mana kita makan ke jasad, setara tu kita kena makan ke roh. Kalau gitu kelih hidup kita ni. Pagi kita makan dah, makan. Makan start pukul 9 nak makan pula dah. Walaupun makan tepung, makan air, teh gitu ya, makan. Baru lepas tu pukul 12, makan pula nasi tengah hari. Baru lepas tu sampai pukul 3 lebih. Nak makan pula dah. Nah, masuk makan kedai kopi ataupun ngasai makan roti canai apa. Bopiak gelap makan pula dah. Nah, ni tubuh kita. Sembahyang pun sama juga roh. Sebab tu pagi mai subuh ada makan ni bagi roh. Lepas tu waktu duha semaya pula makan ni bagi roh. Lepas tu pukul 12 lebih makan ni bagi roh semaya zuhur pula. Lepas tu semaya asar pula. Lepas tu semaya maghrib, semaya isya pula makan ni bagi roh. Nah, maka sembahyang ni kuat. Jikalau umat Islam jaga semaya, nah, maka syaitan tak akan masuk dekat. Nah, musuh Islam tak akan boleh buat khianat. Tetapi sebab orang Islam diri ni tak semaya, di hari ni lebih-lebih lagi di kalangan pemuda banyak orang tak semaya daripada orang semaya kadang-kadang. Nah, maka sebab tak semaya ni lah iman kita lemah. Dan kita lemah maka takut mati. Dan iman kita lemah, nah, tamak kepada dunia. Dan kita iman kita lemah, lupa akhirat. Nah, itu punca. Sebab tu pada suatu hari saudara semua
ada seorang ketua orang Yahudi, metap dia. Yahudi ni Palestin, dia panggil di Israel tu lah. Dia jajah orang panggil Palestin tu. Maka dia nak kereta jeep dia, ada tahan dia beberapa orang sekali dengan dia, dan dia ni lama faham lugah Arab, bahasa Arab dia faham, dia boleh kecek. Nak kereta duk musing di kawasan di Gaza. Gaza ni dia panduk oleh Palestin lah ni. Nak kereta waktu tengah hari panas, tiba-tiba jumpa siapa? Jumpa seorang tua duk semaya lepas pasir. Orang Arab, orang Islam. Maka dia terbuti-buti. Goyak kepada awak kereta sebuti. Lepas tu dia kelih orang tua semaya. Semaya sudah, dia kata, semaya dah. Waktu panas ketika ni, tengah hari, tak ada gapo tudung, tengah lama semaya. Orang tua ni. Bawa lepas, semaya berdoa pula. Doa sungguh-sungguh. Aku ya perhati dengar doa gapo orang tua ni. Dia faham bahasa Arab. Maka doa dia kata, ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah orang Israel ya Allah. Ya Allah, keluarlah Israel daripada negeri kami ya Allah. Ya Allah, dia panggil apa ni? Mengkalahkanlah orang Yahudi ni ya Allah. Dia dengar, dia faham. Dia kata, ayah, ya am, hei ayah, uduk. Doa banyak tak apa. Nganying. Dia kata, ayah, ikut ayah cakaplah. Doa saya tak keluar daripada Palestin. Sebab tak sampai masa ya. Dia sampai masa ya, tak nanti ayah berdoa, tak nanti ayah dan puak ayah hamba. Saya tu sendiri. Dia sampai masa dia. Tapi lah ni tak apa masa lagi. Sebab tu kami tak keluar. Ayah berdoa lah, cakap pun tak keluar. Maka ayah ni bahasa hirai. Lepas tu bila masa ya? Bila masa ya? Saudara semua dengar baik-baik. Jawapan daripada metap Yahudi yang faham hakikat agama Islam. Kadang-kadang yang lebih faham pada kita. Dia kata, apabila orang Islam seluruhnya dan orang Palestin khususnya, apabila orang Islam semaya subuh seperti semaya jemaah, kami keluar ketika itu. Orang Islam semaya subuh semaya jemaah, ai semua orang lelaki tubik semua kepada masjid. Sebab apa? Sebab ketika tu orang Islam kuat, kami duk pun kalah dah. Kacau lawan pun tak bukan gulawan kami dah. Ya. Ni kehebatan, kekuatan orang Islam duduk sini. Nah, maka dia tak ada benda ni lemah. Tak ada benda. Pas kita orang Islam ni, kita yakin. Ambil sejarah masa Nabi lagi dah. Tak ada pernah benih perang malaikat dengan iman. Malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala tolongnya. Kelih masa Nabi perang. Tak rajin orang ramai. Sikit sama, tapi benih sama. Sebab apa? Allah bersama para sahabat. Sebab sahabat jaga benar bab semaya baik. Nabi dan sahabat tak ada pernah semaya tak jemaah. Malaikat ada uzur. Nah, ada. Kita hari ni Allah kalau subuh, Allah subuh. Nah, berapa orang subuh? Ngorek ramai sekali. Isa yang kedua ramanya. Lepas tu pergi zuhur. Lepas tu asar, subuh sikit sekali. Dan kena masjid. Bukan masjid ni lah. Kena masjid. Orang bel pun dia. Komak pun dia. Tu email pun dia. Di belakang seorang. Ada. Dan saudara semua, terima kasihlah kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita duduk 3 wilayah ni. Saya bulan 12 baru ni 2 kali pergi Phuket. Pergi ceramah sana. Sekali dengan Aboli Scare, dan Aboli Munduk, dan Aboli Zoo sekali. Maka kita boleh kelih suasana tengah jalan yang kita pergi tu. Masjid besar. Allah hebat, comel pada kita. Tapi orang semaya 2 orang. Semaya waktu 2 orang, tak ada orang. Buat sejik untuk jemaah ya. Jemaah, semaya waktu kita buti di Krabi. Allahu Akbar. Sejik comel, warna kuning dah jauh nampak dah. Wah, kutung pun besar molek. Pergi semaya apa? Orang beda. Nah, kelas lipat tak ada orang naik. Duk mana habis orang? Naik semaya apa? 2 orang dah semaya. Temeng ah. Nama Abu Sore tu je lah ada kan.
Tempat kita sini alhamdulillah. Habis tak ada pun ramai juga kita kata. Tapi nak ramai lagi. Nak ramai lagi. Nah, maka saudara semua ambil tahu, tidak jaga, tidak memeliharakan semaya, malaikat orang berimeh sungguh. Tak akan jaga sembahyang, malaikat orang bahagia ahli syurga. Tak jaga semaya, malaikat orang itu tu manusia yang dicinta oleh Allah. Nah, ada. Cuba telah dengar dia panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Inna ummara buyutillah hum ahlullah." Allah. Sesungguhnya orang yang berimarah masjid ni, menghidupkan masjid dengan ibadat, dengan sembahyang, dengan ada halaqah mengajar, ada halaqah Quran. Nah, ni mereka panggil menghidupkan masjid. Maka orang ni ialah apa? Ahlullah. Ahli keluarga Allah, kekasih Allah. Sebab ni orang yang mari masjid ni, tahu tak kita? Kata kita ni Tuhan cinta. Nah, patut yang Nabi raya oleh hadis yang sahih. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan daripada manusia yang Tuhan menyelamatkan daripada panasan matahari di akhirat kelak. Maka sebut yang pertama imamul adil, sebut. Yang ketiga wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hati dia bergantung dengan masjid. Mari masjid, cinta ke masjid, klik rumah, duduk dengar-dengar orang band nak mari pula. Ni, orang lagu ni selamat dunia dan akhirat. Nah, kalau gitu usaha kita jadi orang yang ada ikatan, ada hubungan dengan masjid. Saudara semua, diriwayat bahawa ada seorang imam nama Al-A'mash. Nah, Sulaiman ibn gapo nama dia, tapi dikenal dengan A'mash. Imam A'mash ni 40 tahun tak ada pernah luput takbiratul ula dengan imam. Imam kata Allahu akbar, dia Allahu akbar. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, 40 tahun sampai yang mati. Lagu tu lah. Imam kata Allahu akbar, dia Allahu akbar. Saudara semua, di Saudi Arabia berlakunya ada kawasan kuburan, tapi kubur ni bukan tanah wakaf dah. Nah, maka tamlik dia molek. Maka ada tokes jaga minta beli tanah ni. Maka tuai jual, harga mahal, berapa juta rial Saudi. Maka lepas ada beli, dia nak buat hang supaya biksi, supaya lotah gitulah. Nak buat kedai jual besar. Maka dia ni orang pihak agama, maka dia gaji orang 20 orang gali kubur ada tu. Supaya dia kata hancur lagi pun dia tu habis. Barulah orang boleh bina dia ada mayat yang tak hancur lagi tak boleh bina berdosa. Nah, gali-gali maka hancur belaka dah. Sebab apa? Sebab mayat hak akhir sekali, hak tanah dalam kubur ni ialah 30 tahun lepas mari dah. Lepas tu tak ada berlaku, kamu sesiapa dah, kamu kubur lain dah. Gali hancur habis dah semua. Sampai kepada kubur akhir sekali. Bila ni? 30 tahun lepas mari dah. Gali ya. Nah, gali buat tanah, bawa sapa di batu hak katuk depan kubur dia tu, batu stokau, bau kasturi. Allahu akbar. Bau kasturi, bau misk. Sedap. Maka buka lagi pak, mayat ada pak tulah. Tak ada hacu-hacu. Senyum. Supaya dia tidur gitu ya. Maka orang hak gali gitu 20 orang kelih habis. Maka bakat kata Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, bertuahnya budak ni. Umur 20 lebih-lebih ya. Maka tanya orang, anak siapa ni? Nah, maka dia rakyat tu umur dia situ. Ayah ya, ibu ya ada hidup lagi. Maka akad mayat awak lagi kepada umur dia. Teriak pula ibu dia, teriak pula ayah ya. Dulu teriak dah yang mati. Ni teriak pula, boleh kelih semula. Nah, 30 tahun lepas hari dah. Ada. Maka peluk dekat anak dia. Lepas tu dia panggil, pergi kamu dikubur orang kamu. Maka bakat berita cara dia, orang bakat mari di rumah dia. Tu berita sok khabar di Saudi Arabia dah 30 tahun lepas hari.
Maka ditanya ayah dia, wahai ayah, apa anakmu kerja buat masa dia hidup daripada amal yang baik? Siapakah Tuhan nak tunjuk bagi kita tahu kata dia ni butung, dia ni ahli syurga? Apa dia ayah? Maka ayah kata, saya tak tahu juga apa amal anak saya ni, tapi hak saya tahu dua perkara besar-besar dua ni lah. Gapo dia ayah? Yang pertamanya, anak saya semenjak dia masuk akhir balik sampai dia mati lebih kurang 10 tahun tu, nah, hak saya tahunya tak pernah luput takbiratul ula dengan imam di masjid. Allah. Imam kata Allahu akbar, ya Allahu akbar. Ni wak wi panggil mayat yang bahu kasturi. Ni benar ni yang wak mayat tak hancur. Maka mayat yang tak hancur pada ghalib 99% ahli syurga. Nah, tu. Dan soal laginya ialah dia suka tolong orang dan bantu anak yatim. Ni anak dia. Saudara semua. Nah, siapa ku apa tak ni? Tengok mana lagi. Lepas mula ke pandak lah. Sebab saya cedek ni dah banyak lagi dan hak belakang lebih itu lagi, tapi tak ada arah. Masa tak izin beri kepada kita. Nah. Dan sebaliknya pula saudara semua, nah, di sana ada tanah air tak baik bagi orang tinggal semaya. Yang besar-besar tah dunia ni 4 perkara. Orang yang tinggal semaya ni 4 perkara mesti berlaku dengan dia jikalau dia tak taubah kepada Allah. Yang pertamanya ialah nur, cahaya iman di muka dia akan hilang. Jadi saudara ni perhatikan diri. Cuba terlalu tak semaya, nampak cemar. Walau rupa jangak, walaupun warna kulit putih, tapi kena nampak cemar ke tak semaya. Sebab apa? Nur iman dia kosbeh Nabi. Sebab tu jikalau ada pemuda lelaki mana pun masuk minta anak kita kelih muka dia dan nampak cemar, jangan beri, tak semaya tu. Dan anak kita bersaing dengan sesiapa, dah cemar tu, sekat yang dia bersaing, punah anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sepek pitu rezeki, berkatuk pitu rezeki. Nah, sebab tak semaya ni. Dan yang ketiga, umur pandak. Umur pandak. Sebab tu perhati kelih. Di kampung ni, kampung mana-mana pun tak kira, supa ya. Orang tak semaya umur pandak. Dan pada ghalib mati tak comel belaka. Mati kena bunuh di orang, mati kena tiket, mati orang panggil apa tak comel. Orang tak semaya. Dan yang keempat hak ni hak paling takut sekalinya ialah mati dengan cabut iman. Matilah keadaan kafir. Padahal ya orang Islam, hidup dalam masyarakat Islam, makanan Islam, tapi mati kekal dalam neraka sebab dah cabut iman. Ini hak kita takut, saudara semua. Sebab tu, kelih. Saya masih ingat, saya umur budak-budak lagi. Umur tak hafal 10 tahun. 8 tahun, 7 tahun, 7, 8, 9 gitulah umurnya. Berlaku waktu maghrib, lek belakang umur saya. Di Pangbuluh. Nah, maka kisah ni saya banyak cerita ketika tempat-tempat saya ceramah. Sebab benda berlaku sungguh, saya kelih dengan mata saya sendiri dan sangat takut. Tapi masa tu tak tahu ke mana lagi. Bawa kita mengaji ni dapat tahu sikit banyak, baru tahu kata alu teruknya. Nah, Pangbuluh tu lah ni tak ada lagi Pangbuluh tu. Nah, waktu maghrib berebel, kita budak tu main berambak, main menusuk gapo. Tiba-tiba ada seorang perempuan umur 70 lebih-lebih nak mati, duk tak gerak, duk tarik nyawa akhir. Maka saya dengan kawan-kawan pergi hurung dia, duk kelih gapo budak. Nah, maka saudara semua nak ayat kena ni, nak buat rupa win apa. Kata benda berlaku tu lagu tu. Nah, sangat-sangat takut. Jadi kita MacBook ni lah buat contohnya. Jadi misalnya ni kaki dia, ni kepala dia, ni perut dia tengah. Dia sebing tidur, netai kita. Lepas tu tarik nyawa ke supaya orang heret dah. Lagu mana Ustaz? Ni misalnya kepala dia, ni. Rebah kita. Supaya orang heret dengan kasar. Nah. Rebah.
Nah, lagu tu lah. Duk lebih kurang dekat-dekat 40 minit baru mati. Allah Akbar. Maka kita ngaji belakang ni baru tahu. Tuhan kata apa? Wan nazi'ati naz'a. Tuhan kata. Orang yang duk tak baik, orang kafir, orang jahat, aku ambil dengan kasar, Tuhan kata. Ambil dengan kerah. Tu. Ada pun orang mukmin wan nasyitati nashta. Dah, tu dia ambil dengan lemah-lemah dengan orang mukmin, orang beriman. Tu. Maka perempuan ni gapo ni? Perempuan ni dia tok bamu hatu tak pernah semaya dalam hidup dia. Mana perempuan ni? Banyak cerita, banyak kisah. Sebab tu saudara semua, janganlah jadi orang yang tak semaya pada kita orang beriman. Sebab tu Tuhan cerita dalam Quran, nah, ma salakakum fi saqar. Malaikat jaga pintu neraka tu daripada Zabaniyah. Nah, yang berderek jalan mari masuk neraka Saqar. Neraka ni ia ada peringkat dia. Yang pertama Jahannam. Kau ni ringan sekali. Turun mari, maka Saqar patuh patak sekali. Nah, maka malaikat tanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa benda ni? Salah apa kamu yang kamu datang masuk neraka ni? Malaikat Zabaniyah tanya. Maka bakal jawab semua buat dia. Nah, qalu lam nakum minal musallin. Kami tak semaya masa hidup dulu. Sebab tu saudara semua, jagalah sembahyang. Jaga sembahyang. Jangan tinggal. Semaya saya. Hak lain boleh tinggal belaka. Puasa uzur, tak puasa tak apa. Haji tak kuasa tak kena buat. Zakat tak kuasa tak ada kena keluar. Semaya tak kuasa dalam diri dan maya dalam nyata. Tak kuasa dalam nyata kena maya tidur. Selama akal duk berakal faham, tak boleh gerak pun kena semaya dengan mata. Tak gugur sama sekali semaya bang. Nah, tu dia. Ni tiap agama. Dan masa tak ada, tak izin beri kepada kita, tapi saya nak kecek jugalah. Lebih sikit pun saya minta maaf kepada orang di sinilah. Sebab benda ni benda baik, benda comel. Saya rasa, saya yakin dengan sepenuh-penuhnya kata buat kita belaka ni nak masuk syurga belaka. Nak cari jalan selamat daripada neraka belaka. Nah, maka malam ni saya wari sikit satu amalan saja. Nak kita bakat buat dan saya berjamin orang yang buat syurga bulat-bulat. Nah, syurga bulat-bulat. Lepas tu kadang-kadangnya tak mati lagi, duk hidup lagi, duk makan minum, duk berjalan, duk ramai apa semua, tapi dia ni nama dia dihapus tubik dah le surat ahli neraka, ditulis siap dah le surat ahli syurga. Kita nak jadi orang tu, nak jadi belaka kita ni. Nah, kalau itu buat gapo? Apa benda? Nah, tu iaitunya buat benda ni saudara semua. Hari ni lebih-lebih lagi kita orang bandar ni, orang Kedah, boleh kata 90% kita ada belaka. Ada apa ni? Ada banci tanakan. Ada belaka kita ni masa ni. Tanakan. Lebih-lebih orang muda ada. Maka siapa-siapa yang ada banci tanakan, nah, maka esok pergi buat haludah. Buat apa ni? Buat net bank. Nah, ambil duit kita boleh terasap. Tu. Boleh lepas ada net bank dah terasap kita ambil banci anak-anak yatim orang susah. Nah, lepas tu kita buat semua setiap hari. Jadi wirid bagi kita. Sekadar kita kuasa, sekadar kita mampu. Nah, ambil banci dah ni gambar dia mudah puas ke? Di bucu ning kapun ning cawak ning ada orang nak yatim 3-4 orang susahnya gini umur pun buruk-buruk. Kita pergi banci taruh di kita. Dia kita kuasa ambil 2, ambil 3, ambil 4 boleh. Tu dia tak di kita. Lepas tu pagi-pagi matahari naik pun belum kita nak pergi kerja, belum nak makan, belum nak buat apa semua, sedekah dulu. Bantu anak yatim dulu. Sekadar kita kuasa. Kita kuasa 20 ke, tapi buat nak hari. Kuasa 40 ke, buat 40 ke. Kuasa 1, buat 1. Ikut kita suka. Buat nak hari saudara semua. Dan kita buat lagu tu, nah, kita ahli syurga dah. Mati bila masuk syurga piye tu. Nah, kalau izin with saya cerita. Nah, boleh tak ayat cerita? Boleh. Nah, tu. Jadi ada seorang ulama orang Kuwait. Dia mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, "Wahai Syekh, kamu bangun bagi esok pergi jumpa orang ni. Orang ni ben ni. Bagi tahu ke dia 2 perkara.
Yang pertama, aku kisah ke dia. Yang kedua, bagi tahu ke dia, kata dia tu ahli syurga dan akan duduk sekali dengan aku. Allah, peringkat kali dengan Nabi pucuk syurga, saudara semua. Nah, maka kejut lidah dia. Kejut lidah tapi tak kenal. Tak pernah dengar nama ni. Apa nak giat ke mana? Nak giat ke mana? Muka tak kenal, tak tahu duduk mana. Tak ada rajak dia. Tidur malam yang kedua mimpi pula. Nabi mari, wahai Syekh, pergi jumpa orang ning, bening, bagi tahu ke dia, aku kesalah dan ngajak berita baik, kata ya akan duduk sekali dengan aku lah syurga. Bang pagi esok sudahlah, tekan ni ada. Nabi sungguh ni sebab syaitan tak boleh buat rupa Nabi. Tu. Maka esok tu pergi diampa pergi tabian rad. Nah, tanya orang boleh ke Peter Prok, naik prom. Tak ada nama ni. Tak ada. Apa nak giwi ke mana? Nak buat lagu mana? Amanah ni nak tunang lemah. Bak tak tahu. Tidur malam yang ketiga, mimpi pula. Nabi mari, Syekh, pergi jumpa orang ning, bening, umur dia duduk di Riyadh, di Mekah tu. Kawasan tu, nah, umur duduk bucu tu, warna tu, pitu tu, Nabi sebut sasa. Bangun pagi esok tak ada waktu kerja apa dah. Beli tiket kapal, terbang pergi Saudi lalu dah. Nah, maka pergi di kawasan Nabi Raya, jumpa sungguh. Umur duduk bucu tu, pitu warna tu, supaya habis-habis Nabi Raya. Kata begitu. Orang tua, orang atas orang keluar. Umur dia 40 atau 50 masuk pergi. Dia kata, engkau nama ni Beni ke tak? Ya, saya. Supaya habis Nabi Raya. Ya, saya nama ni Beni. Saudara, saya ada berita baik. Saya mimpi jumpa Nabi 3 malam berturut-turut. Nabi suruh merayak berita baik 2 perkara. Yang pertama, Nabi kesalah kepada kamu. Yang kedua, suruh bagi tahu kepada kamu, kata kamu akan duduk sekali dengan dia dalam syurga. Teriak halulah dia. Sebaik-baik berita yang dia dengar dalam hidup dia. Maka Syekh ni tanya, boleh engkau bagi tahu kepadaku apa amalan yang kamu buat? Dia kata boleh, tapi syarat kamu jangan royak aku nama gapo. Dan jangan royak kawasan rumahku. Supaya apa? Benar ni Rusia aku dengan Allah. Nah, sebab tu hari ni tak tahu lagi nama gapo tahu. Kata orang ni ben tu gitu ya. Nah, ikhlas dia kerana Allah. Gapo yang buat? Jadi ada jiran dia tepi rumah susah pakai. Nah, aduh, patu suami pergi mati pula. Anak wajib gapak orang. Tu laki ada pun susah dah. Pergi mati pula ke habis agak apa? Lebih-lebih orang Arab. Orang Tina tak kerja. Tak apa kita. Aduh. Maka dia ambil banci rumah yang susah tu, maka nak hari dia masuk. Nak hari tak siapa tahu. Maka keluarga ni boleh hidup dengan sanggah tu, tapi tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Ni. Maka klaim, tu dia hidup lagi, duk makan, duk minum tapi ahli syurga dah. Banyak kisah wajib gepak lagi saudara semua, tapi ini sebagai contoh. Tu dia. Maka saya berani nak wis pasal running mana. Jika ada ramai-ramai dalam masjid ni, laki dan perempuan suka nak buat benda ni, dan saya minta jika boleh buat setiap orang buatlah. Lepas tu boleh kelih benda baik-baik yang akan masuk diri kita. Allah, rezeki murah, kerja pun orang panggil lulu, mudah jadi mudah belaka. Nah, tu habit tu buka pintu kebaikan. Sehingganya jikalau siapa dah ramai-ramai ni buat benda ni, misal kata ya buat 40 kos sehari. Buat 40 kos sehari. Lepas tu sebulan berapa sebulan? 1,200. Saya minta masa ni bulan. Minta masa ni bulan. Jikalau lain bulan ni jawab sama-sama tu, tak ada berlaku benda baik dengan dia. Kau susah, kau teruk, nah rezeki kau sepi, hidup kau gelisah, tak ada dapat apa benda baik-baik, maka tak mutu. Jikalau ada mutu, dah kereta start kereta gimana saya terubah. Tanya mana yang Muhammad Nawawi? Kapur atas ada mana ya? Gimana saya? Bayar atau apa bahang aja. Saya buat tak berlaku bang. Nah, ada dia. Maka saya nak bayar klik habis semua ada mari. Pasal tu berani naik lagi tu. Jika ramai-ramai ni ada. Saya 100 hari ni. 1,000 sebulan 3,000. Ni bulan 18. Ya 18 saya bayar klik habis 18,000. Jika tak dapat benda baik-baik. Bahkan saudara semua buat masa 2 bulan. Bulan lebih-lebih ya. Nampak dah. Nah, maka akhir sekali saya nak rayaknya ada seorang, nah saya kenal, rumah tak jauh daripada rumah saya.
Nah, ya lepas daripada saya royak benda ni dari rekan nak babozu tu, rekan saya jam kamkeun tu, saya gila malam ni saya gini tak sama apa. Tapi malam ni mulai tak ada rekan sebab abozu pergi betul. Saya kecek, saya klik pak dia mari rumah jumpa saya, dia kata, "Baba, saya nak buat babo royak malam." Saya suka nak buat. Saya kata, "Ya, buat." Tapi kata saya tak ada net bank, tak ada, tanakan pun tak ada. Pak kata, "Boleh ke tak? Jika saya buat air baba 1,200, baba tolong uang saya." Orang biar berserahlah, asal hak abu royak tu naik yatim apa gitu. Saya kata, "Boleh? Pak boleh ke sehari?" "Ya, boleh." Insya-Allah. Saya dah on. Bos tak mari pak, abah. Nep belaka. Naik dah. Naik. Tadi ada 4 bulan. On pak air abah. Apa belaka? Nah, lepas tu mari pula abah satu makan satu halwa. Nah, lepas tu saudara semua, hari ni jelala ni hak ya saja setiap hari 500. 500 ke ya on kepada anak yatim hari ni. Daripada 40 kuasa, lah ni 500. Kom nama rezeki dia. Allahu Akbar. Beli kereta baru, anak dia geti dengar, anak dia kau berjuru, isteri dia. Jadi benda baik-baik berlaku lepas satu-satu banyak benda. Nah, maka banyak nak kecek, tapi jika kalau kita boleh nak baca hak nisa pun cukup dah malam ni sebenarnya pun. Nah, itu dia. Maka insya-Allah, nah kita dia panggil jaga semaya baik-baik. Nah, maka syukur kepada Allah banyak-banyak, kita nikmat iman dan nikmat Islam, dan beli ambillah anak kaji syurga yang paling baik sekali dengan kita bantu anak yatim dengan sulih. Rusia tak ada siapa tahu. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka terima kasih kepada banyak-banyak kepada ahli kampung di sini dan minta maaf di atas hari masa lewat sikit. Nah, itu dia, maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.